Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Berjumpa lagi kita di channel Azaman Sulaiman. Channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Selamat datang dan jutaan terima kasih dari saya, manusia yang kedir ini. Untuk siaran kali ini melalui segmen isu semasa, sudah pasti berkisar di segi politik. Saya akan berbicara mengenai Tun Dr. Mahathir dikecewakan orang Langkawi. Jadi, jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan penerangan ringkas mengenai channel bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini. Jom. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih setia menemani saya di sini. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya berharap dan berdoa agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Semoga kita juga berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita, baik untuk dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini, channel ini akan membicarakan mengenai hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti isu semasa, sketsa kehidupan, seni dan budaya, my inside story dan lain-lain. InsyaAllah, segmen lain akan saya pindahkan dari channel ini nanti. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti citra politik ini. Jom kita ikutinya. Jom kita. Jom kita ikuti kupasan Tun Dr. Mahathir dikecewakan orang Langkawi. Tun Dr. Mahathir yang telah berusia hampir 96 dan 97 pada tahun ini masih bercita-cita dan berangan-angan untuk jadi Perdana Menteri untuk kali ketiga selepas PRU 15. Beliau sebelum ini menubuhkan pejuang dan kemudiannya membentuk gerakan Tanah Air atau GTA. Pada hakikatnya, beliau sedar pejuang dan GTA tidak mempunyai kekuatan. Lalu cuba mengulangi skrip yang dilakar sebelum PRU 14 untuk bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan PH. Dalam PRU 14 dulu pun bersatu yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir sebenarnya menumpang kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan PH. Dalam satu kenyataan, Tun Dr. Mahathir berkata jika perlu memulakan langkah itu, dia akan melakukannya demi mengelakkan kerosakan pada negara. Saya sedia bertemu dengan Datuk Seri Anwar kerana saya percaya dia juga berfikiran semacam dengan saya. Jika saya yang perlu memulakan langkah, saya akan lakukannya. Penyandang kerusi Parlimen Langkawi itu juga berkata, dia tidak kisah jika dengan tindakan itu akan ada pihak menganggap dia menjilat semula ludah sendiri. Tujuan utama Tun Dr. Mahathir adalah ingin melakar sejarah menjadi Perdana Menteri untuk kali ketiga. Di samping itu, beliau juga bercadang untuk menghalang Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri dengan apa cara sekalipun. Datuk Seri Anwar dan PH telah sedar akan helah Tun Dr. Mahathir dan tidak mempedulikan lagi pelawaannya.
maka Tun Dr. Mahathir bersama pejuang dan GTA terpaksa memasuki PRU 15 secara bersendiri. Pejuang dan GTA meletakkan calon di 121 daripada 222 kursi parlimen. Namun kesemua calon pejuang dan GTA kalah dan hilang deposit. Bukan setakat calon-calon lain, malah Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Mukris juga kecundang dan hilang deposit. Tun Dr. Mahathir hanya memperoleh 4,566 undi. Manakala calon Perikatan Nasional yang menang, Datuk Suhaimi Abdullah, memenangi kerusi itu dengan majoriti 13,518 undi selepas mendapat 25,463 undi. Tiga calon lain iaitu Datuk Armisyah Syirat dari BN memperoleh 11,945 undi. Manakala calon Pakatan Harapan PH Zabidi Yahaya sebanyak 5,417 undi dan seorang calon bebas Datuk Abdul Kadir Sainuk hanya mendapat 86 undi. Manakala anaknya Datuk Seri Mukris pula turut kecundang di Parlimen Jerlun dengan hanya mendapat 3,144 undi setelah ditewaskan Yang di-Pertua PAS Jerlun Abdul Ghani Ahmad. Tun Dr. Mahathir bukan saja kalah, malah kalah teruk hingga hilang deposit. Satu kekalahan yang amat menyakitkan dan memalukan bagi seorang pemimpin yang merasa dirinya hebat. Besar kemungkinan beliau tidak boleh tidur kerana tidak dapat menerima kekalahan yang cukup perit ini. Dalam satu kenyataannya, Tun Dr. Mahathir berkata, beliau merasa terkilan dan sedih kerana ditolak oleh pengundi Langkawi pada PRU 15 yang lalu. Usahanya membangunkan pulau itu menerusi pemberian status bebas cukai pada tahun 1987 sehingga kini gah di pesada dunia seolah-olah tidak dihargai orang ramai. Bekas ahli Parlimen Langkawi itu turut meluahkan rasa heran apabila ditolak pada PRU yang lalu, meskipun dia tidak melakukan apa-apa kesalahan yang memudaratkan penduduk Langkawi. Saya pun tak tahu apa kesalahan yang sudah saya buat sehingga ditolak, katanya. Semoga kekalahan yang amat memalukan ini menginsafkan Tun Dr. Mahathir bahawa orang Langkawi, malah rata-rata orang Melayu sudah sedar akan permainan politiknya dan tidak lagi akan menyokong beliau. PRU 15 bukan saja membuktikan orang Melayu tidak lagi menyokong beliau dan menerima kekalahan yang amat memalukan dengan hilang deposit. PRU 15 juga membuktikan beliau tidak ada sebarang kuasa untuk menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir juga lupa pemberian status bebas cukai dan gah di pesada dunia tidak memadai. Orang Melayu di Pulau Legenda itu tidak dipersiapkan kekuatan minda dan fizikal bagi menghadapi pembangunan pesat setelah bergelar Pulau Bebas Cukai. Orang-orang kaya di luar Pulau Langkawi datang membeli tanah dan membangunkannya. Pada hakikatnya, orang di Pulau Legenda itu hanya dapat melihat dan ada setengahnya menjalankan perniagaan hiliran sahaja. Adakah orang barat yang datang ke pulau itu memberikan habuan kepada orang tempatan? Diyakini orang barat membelanjakan wang mereka di tempat mewah yang telah dibangunkan itu. Orang tempatan hanya akan dapat sedikit pendapatan daripada pelancong tempatan sahaja.
Apa maknanya pelabuhan bebas cukai dan gah di serata dunia? Tapi apabila orang luar masuk negara, labanya mungkin tak sampai 10% masuk ke kantung orang tempatan. Orang tempatan hanya boleh berbangga dengan status pelabuhan bebas dan kemasukan pelancong asing, tapi tidak memberikan sebarang makna kepada mereka. Justru itu, orang Langkawi menolak Tun Dr. Mahathir. Di samping Tun Dr. Mahathir dilihat merosakkan perpaduan orang Melayu demi menjaga kekuasaannya. Beliau sanggup melakukan apa sahaja dalam usaha menjaga kekuasaannya. Begitulah pembicaraan saya mengenai politik dalam segmen isu semasa kali ini, di mana Tun Dr. Mahathir dikecewakan orang Langkawi. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik lainnya. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik dulu. Persoalannya kini, mengapa Tun Dr. Mahathir terus giarah hendak menjadi Perdana Menteri sedangkan usianya sudah 96 dan kini 97 tahun? Mungkin pada ketika itu beliau merasakan orang Melayu masih menyokongnya. Beliau juga merasakan hanya beliau yang mampu menjadi Perdana Menteri terbaik. Orang lain tak boleh. Nampaknya orang Langkawi telah memberi titik noktah kepada beliau. Adakah beliau sedar orang Langkawi, malah orang Melayu tidak lagi mahu pemimpin yang bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad? Cukup dan cukuplah. Orang Melayu kini sudah sedar siapa Tun Dr. Mahathir. Dari citra politik ini kita dapat mengambil pengajaran. Jangan rasa ego dan bangga serta merasakan diri kita hebat dan kita tidak boleh buat apa dan kita boleh buat apa yang kita mahu dan suka. Ingat, Allah yang Maha Berkuasa. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.